Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan sebuah pembentangan iaitu struktur pentadbiran. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya diberi nama Masyitah binti Syuib daripada kumpulan 3 dari kelas AA101 akan melaksanakan pembentangan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat meletakkan video saya di dalam slide saya ini akibat beberapa faktor. Saya hanya mampu meletakkan gambar saya di slide yang pertama. Jadi, apa tunggu lagi? Ayuh kita ke slide yang seterusnya. Tajuk yang diberi kepada saya atau diamanahkan kepada saya untuk dibentangkan adalah Suruhanjaya di Malaysia. Soalan yang diberi kepada saya adalah Suruhanjaya adalah satu badan khas yang ditubuhkan oleh kerajaan dalam sistem pentadbiran. Huraikan jenis dan peranan Suruhanjaya di Malaysia. Pengenalan. Suruhanjaya adalah satu badan khas yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan dalam pentadbiran negara. Pembentukan Suruhanjaya sama ada tetap atau sementara adalah untuk memastikan Suruhanjaya ini menjalankan tugas pentadbiran dengan bijak, adil dan cekap, khususnya membentuk negara yang aman dan harmoni. Jenis-jenis Suruhanjaya. Terdapat dua jenis Suruhanjaya iaitu yang pertama, Suruhanjaya tetap dan yang kedua, Suruhanjaya tidak tetap atau dikenali sebagai Suruhanjaya sementara. Suruhanjaya tetap ini pula terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang kedua, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan pada tarikh 4 September tahun 1957 dan diberi nama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ini mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya ni ada 3. Yang pertama, membuat kajian dan persepadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri. Yang kedua, menjalankan urusan pendaftaran, pemilihan dan semakan daftar pemilih. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Seterusnya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ditubuhkan pada tarikh 31 Ogos tahun 1957, iaitu bersamaan dengan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam terbentuk sebagaimana termaktub dalam perkara 141 Seksyen 1 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam berfungsi dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam penjawatan tetap atau penjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya. Seterusnya, saya akan menerangkan Suruhanjaya tidak tetap atau dikenali sebagai Suruhanjaya sementara. Terbahagi juga kepada dua. Yang pertama, Suruhanjaya Kobort dan yang kedua, Suruhanjaya Reid.
Suruhanjaya Kobolt. Suruhanjaya Kobolt ni dengan terjalinnya antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada November tahun 1961. Satu Suruhanjaya Kobolt dibentuk untuk mendapat pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Pembentangan Suruhanjaya Kobolt telah mengesyorkan beberapa syar mengenai penubuhan Persekutuan Malaysia, iaitu terdapat 6. Yang pertama, persekutuan yang ditubuhkan bersetuju dan sesuai dengan nama Malaysia. Yang kedua, pemberian kuasa menentukan hal ehwal agama dan dasar imigresen diberi kuasa pada Majlis Undangan Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, kaum pribumi Sabah dan Sarawak diberi kedudukan istimewa dan dikekalkan. Yang keempat, perwakilan Sabah dan Sarawak akan diwujudkan dalam Parlimen Malaysia. Yang kelima, bagi memudahkan pengendalian hal ehwal kewangan, kewarganegaraan, kedudukan bumi putera, kebebasan beragama dan pendidikan. Penubuhan sebuah jabatan persekutuan dicadangkan ditubuhkan di negeri Sabah dan Sarawak. Yang keenam, iaitu yang terakhir, jawatan antara kerajaan atau JAK hendaklah ditubuhkan dan jawatan kuasa ini bertanggungjawab menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak agar tidak tergugat apabila menyertai negeri-negeri di Malaysia. Seterusnya, Suruhanjaya Reid. Poin yang pertama, bagi merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, satu Suruhanjaya dilantik untuk persiapan mencapai sebuah perlembagaan kemerdekaan. Sempena nama Lord Reid sebagai pengerusi Suruhanjaya, ia dinamakan Suruhanjaya Reid. Poin yang kedua, tugas Suruhanjaya ini adalah untuk mengesyorkan satu perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu atas dasar pemerintahan secara demokrasi berparlimen. Seterusnya saya akan menerangkan peranan Suruhanjaya. Ada 5. Yang pertama, untuk memilih orang berkelayakan yang sesuai sebagai hakim Mahkamah Atasan untuk pertimbangan Perdana Menteri. Yang kedua, untuk menerima permohonan daripada orang berkelayakan bagi pemilihan hakim-hakim ke Mahkamah Atasan. Yang ketiga, untuk merumuskan dan melaksanakan mekanisme bagi pemilihan dan pelantikan hakim Mahkamah Atasan. Yang keempat, untuk menggaji semula dan mengesyorkan program kepada Perdana Menteri bagi memperbaiki pentadbiran keadilan. Yang kelima, iaitu yang terakhir, untuk membuat syar lain berkenaan badan kehakiman. Bagi tajuk struktur pentadbiran ni, saya telah membuat kesimpulan. Kesimpulannya, poin yang pertama, berdasarkan kajian kami mengenai Suruhanjaya, kami dapat simpulkan bahawa Suruhanjaya memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan hal ehwal pentadbiran secara adil, cekap serta saksama. Ketulusan peranan Suruhanjaya yang tidak melibatkan pengaruh politik dan juga kronisme dapat membantu sesuatu permasalahan dibincangkan dan diselesaikan dengan sistematik. Hal ini secara tidak langsung dapat melancarkan lagi proses pentadbiran kerajaan persekutuan. Kerana Suruhanjaya bukan sahaja melibatkan hal ehwal yang sedia ada di Malaysia, tetapi ia juga berperanan mengetengahkan permasalahan atau agenda terkini serta mencari jalan penyelesaian dengan berpegang kepada bersih,
cekap, dan amanah dalam merealisasikan harapan rakyat. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.